Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung ulang kaji modul 7.2. Okey, ini handout yang saya beri kepada awak. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita ada 4 faktor di sini. Okey, sebenarnya kalau ikut ada yang kata ada 5 tekanan. Okey, bagus. Okey, so kalau you kata 5 tekanan, maksudnya itu melibatkan gas. Okey, tekanan untuk gas sahaja. Kita jarang apply untuk liquid, okey, untuk pepejal tak boleh. So kalau apply tekanan dalam gas, kita boleh buat penerangan kepekatan sahaja. Okey, you buat penerangan kepekatan sebab dia konsep yang samalah. Kalau tekanan tinggi, dia punya zarah-zarah akan jadi banyak untuk isi padu tertentu. Okey, maka kita buat penerangan secara kepekatan sahaja. Okey, tapi dalam silibus saya lihat ada 4 faktor sahaja. So saya ciptakan satu singkatan yang kebetulan lah, KSSM. Kan silibus kita KSSM. K, okey, faktor K kepekatan. Kedua S yang pertama, so saya ambil suhu dahulu sebab kepekatan dan suhu melibatkan eksperimen yang sama. Okey, lepas tu ada saiz bahan tindak balas, kemudian ada kehadiran mangkin. So ada 4 di sini, kepekatan, suhu, saiz dan mangkin. Okey, 4 ini akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, ada orang tanya, setakat kepekatan boleh ke? Boleh je. Tapi kepekatan sebenarnya kita apply dekat bahan. Kita apply dekat bahan tindak balas dia. Sama ada asid ke lalutan tiosulfat, itu bahan dia. Suhu pun kita apply dekat bahan dia. Maka saya letak lebih detail lah untuk semua itu adalah bahan tindak balas. Kehadiran mangkin bukanlah dia akan tambah ke dalam bahan tindak balas juga, cuma mangkin yang spesifik sahaja digunakan. Dan kita akan belajar lagi beberapa contoh mangkin yang pakai untuk tindak balas tertentu dalam 7.3. Okey. Okey, yang pertama, kalau kita nak buat faktor kepekatan, okey, maka kita kena ubahlah kepekatan dia. So kita boleh pakai satu tindak balas yang dalam makmal, tindak balas antara lalutan natrium tiosulfat dan asid sulfurik. Tindak balas ini boleh kita apply untuk, kita boleh guna untuk faktor kepekatan. Iaitu cara dia, kita ambil kertas putih tanda X. Lepas tu kita tuangkan lalutan natrium tiosulfat, okay, ada 0.2. Ini permulaan dia 0.2 mol PM-3. Lepas tu kita tuangkan, kita letakkan asid sulfurik yang tetap isi padu dia. Okey, ini masa amali you kena isilah. Okey, keputusan, semua keputusan eksperimen masa amali you kena isi. Okey, dalam makmal you buat, lepas tu isi. Bukan isi jawapan dalam buku rujukan, bukan. Okey, jawapan untuk eksperimen awak adalah jawapan saya. Saya buat. Saya akan sama-sama awak untuk buat eksperimen ini. Kalau ini amali SPM. So jawapan saya adalah rujukan. Maka you punya jawapan kena sama dengan jawapan saya, dapatlah markah. You tak mungkin sama dengan teori. Tak mungkin. Maka jawapan kena sama dengan saya. Saya akan buat di tempat persediaan tu, yang tengah bilik tu. Saya buat di situ. You buat di makmal lah. Okey, so contoh yang kita ada jadual untuk keputusan ini. Okey, so bila you tengok keputusan, isi padu asid sulfurik tetaplah. Dan kepekatan untuk asid sulfurik pun tetap. Sebab sekali you tak boleh ubah 2 kepekatan, you mesti ubah 1 je. So sekarang saya nampak di sini, saya ubah kepekatan lalutan natrium tiosulfat. Okey, contohnya asal dia 45, tak tambah air. Maka tak tambah air ini, dia punya kepekatan adalah, oh sorry, ini belum. Okey, okey, sorry. Okey, ini 45, tak tambah air, tapi ada air suling. Air suling tak ada, tapi ada asid sulfurik. So kiranya sudah jadi cair sedikit lah. Ini bila 40, dia ada air suling 5, dia tambah air. Lepas tu bila you guna 30, you tambah lagi air. Tengok, air semakin banyak,
So kalau you tanya tambah air semakin banyak, maksud dia punya isi padu air dah tinggi. So dia jadi kurang pekat. Dia akan jadi cair. Okey, bila dia jadi cair, so kita sudah boleh kaji faktor kepekatan dia. Okey ya. So jumlah isi padu campuran 50 sama, setiap kali sama. Dan isi padu asid sulfurik pun sama, kepekatan untuk asid sulfurik pun sama. Tapi pencairan telah berlaku untuk 1 2 3 4 5 lah telah berlaku. So kita nak kira balik kepekatan M2 dia. Okey, maka kita kena pakai formula yang kita guna selalu. Okey, kita guna formula apa? Okey, kita guna formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, M1 kita 0.2. 0.2 M1 kita. Okey, sebab dalam modul dia kata larutan natrium tiosulfat adalah 0.2. Itu maksud dia permulaan dia. You belum tambah air, so maka M1 dia permulaan adalah 0.2. Okey, katakan V1 kita ambil set yang pertama, 45. Okey, M2 kita nak cari kepekatan yang baru. Okey, V2 dia ada cair sedikit. Sebab dia tambah asid tu kira ada isi padu dia 50. Jumlah dia adalah 50. Okey, so dengan ini kita dapat M2 sama dengan 0.18 mol. Okey, confirm kan? Kali kalkulator tekan sikit, tengok betul tak? Betul, sir. Okey, good. Okey, so ini kita dah dapat cara dia. M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, so ini cara dia. Okey, seterusnya awak kira. Okey, lengkapkan setiap tempat itu. Saya bagi 3 minit, nanti you bagi jawapan kat saya. Okey, untuk set kedua, berapa kepekatan dia? Guna 40 kan? Okey, berapa? .16. Okey, good. Okey, set ketiga. Okey, Safan 0.12. Betul. Okey, seterusnya. Hilang satu. Ini berapa? 0.08. 0.08. Lepas tu 0.04. Okey ya, so ini cara kita dapat kepekatan. Cara kita kira adalah M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, M1 V1 sama dengan M2 V2
Tak boleh sewenang-wenangnya pakai untuk semua pengiraan mol. Okey, tolong kita hanya pakai untuk kaedah pencairan sahaja. Terusan saya cakap macam ni lah lebih mudah. Okey, kalau tak ia akan suka guna untuk kira mol 5 langkah. Okey, mol 5 langkah itu ikutlah 5 langkah itu. Okey, buat MV bahagi 1000 sahaja. Okey, lepas tu cari nisbah dia, lepas tu baru dapat balik jawapan dia. Jangan semua M1B1 equal to M2V2. Itu kita apply untuk kaedah pencairan. Okey, memang boleh, ada cara dia. Tapi memudahkan semua orang, kita pakai untuk kaedah pencairan saja. Okey, seterusnya, kita ada jam, kita sudah ukur masa dia. So, kita rekod masa dia. 18 saat sampai 82 saat. Maksud dia lagi cepat. Kalau dia pekat, you tengok kalau dia pekat punya 0.18 ke pekat, dia lagi cepat, tidak kelihatan pangkat X itu. Kalau dia cair, dia lambat, dia 82 saat. So di situ kita sudah dapat satu hubungan sebenarnya. Iaitu semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, sebab masa itu semakin panjang kan. Okey, so ini kira cepatlah 18 saat. Kita dapat. Tapi kalau you nak buat graf guna ini, dia tak nampak hubungan dengan bagus, tak jelas. Maka kita tukar kepada graf yang satu bentuk, iaitu kita plotkan graf kepekatan melawan satu pemasa. Satu pemasa itu sebenarnya kadar tindak balas. Itu saya letak di situ. Kadar tindak balas maksudnya satu pemasa. Sebab perubahan kuantiti bahan per unit masa. Perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Per unit masa itu sebenarnya kadar tindak balas. So, bila saya tukar kepada kadar tindak balas, saya dapat sangat jelas kepekatan banding dengan kadar tindak balas. So, saya nampak hubungan dia dengan sangat jelas. So, satu per masa, 1/18, 1/20, 1/27, 1/41 dan 1/82. Okey, so kita dapat nilai dia. Okey, cuma nilai itu kita perlu guna untuk buat graf nanti. So, ikut yang tepat adalah 3 tempat perpuluhan. Di sinilah case di sini. Tepat punya 3 tempat perpuluhan. Kalau you buat 4 tempat perpuluhan, nanti graf tu tak boleh lukis. Graf tu tak boleh lukis. Okey, maka kita buat 3 tempat perpuluhan. Okey, ini contoh yang kita dapatlah. Okey So, bila you dah dapat semua nilai ini, kita akan lukis graf dia untuk lihat hubungan untuk eksperimen kepekatan inilah untuk lihat hubungan dia. Okey, so plotkan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan satu pemasa iaitu melawan S-1. Okey. So kita lihat graf kita. Okey, ini markah yang pertama. Okey, graf untuk topik ini kita banyak lukis graf. Bukan banyaklah, satu sahaja akan keluar sebenarnya. Okey, cuma 3 markah atau lukis tangent ada tambahan lagi 1 markah. Okey, dan jawapan dia sudah 5. Okey so ini yang pertama, markah yang pertama untuk dalam 3 lah. Daripada 3 markah pertama, iaitu skala yang constant. Skala yang constant, tengok skala dia constant tetap saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada label satu pemasa unit kepekatan larutan natrium tiosulfat unit. Okey, 1 diberi. Okey, try 2 minit.
Okey, markah kedua, setiap plot tepat kepada tempat dia. Okey, ini markah kedua. Markah ketiga untuk kes ini adalah straight line. Okey, so straight line ini you tengok dia tak mungkin ada semua plot itu di atas garisan. Tak mungkin. Okey, kalau ada baguslah. Itu senang. So kira semua betul lah. So untuk kes ini saya ambil 3 titik ini. Contoh plot pertama, ketiga dan kelima. Lepas tu nampak keempat dan ketiga itu tersisih sedikit. Diberi markah ini graf yang terbaik lah. Ini graf yang terbaik. Lepas tu tak ada mula kosong-kosong. Kenapa? Sebab kosong-kosong tak ada data. Tidak, kita tak plot kosong-kosong pun tadi. Kita ada 0.18, 0.04 apa, 0.18 apa, itu plot yang kita ada sahaja. Maka you buat straight line, kalau tak kena dengan kosong-kosong, tak apalah. Sebab kosong-kosong kita tak plot nilai dia. Faham? So ini merupakan graf untuk 3 markah. Okey, seminit. Okey, baik. Kita sambung modul kita. Okey, graf bila you sudah dapat, sepatutnya saya tunjuk graf tadi lebih tepat. Okey, daripada graf ini sangat jelas, sangat jelas. Semakin meningkat kepekatan lalutan natrium tiosulfat, semakin meningkat kadar tindak balas. Sangat jelas. Okey, itu sebab dia kita buat plotkan graf melawan satu pemasa. Satu pemasa itu sebenarnya kadar tindak balas. Ada orang tak faham, ingat apa benda satu pemasa. Satu pemasa itu kadar tindak balas. Ingat lagi definisi dia, perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa. Inilah per unit masa. Okay, so sangat jelas hubungan dia. Okay, so sekarang kita sambung lagi. Okay, apa persamaan kimia dia? Ini paper 2 dan paper 3 amali akan pakai lah. Okay, cuma amali ada prosedur saya tak letak di sini saja. Okay, Na2S2O3 tambah H2SO4 jadi Na2SO4 plus S plus SO2 plus H2O. Okey, ini adalah persamaan kimia dia. Okey, persamaan ion dia. Kemungkinan ada yang lupa. Okey. So saya tunjuk sekali lagi lah. Saya tunjuk sekali lagi bagaimana dapat persamaan ion. Untuk topik ini persamaan ion sangat penting. Okey, Na2S2O3 H2SO4 dapat Na2SO4 S SO2 H2O. Okey, kita boleh splitkan dia. Lepas tu sini H plus.
S itu ini biar, ini kekal, kekal, kekal. So ini boleh, ini jadi sorry ya, sampai tulis macam tu. Tak cukup tempat. Okey. Sama punya potong. Apa lagi? Dua dah hilang. So baki dia okey, S. Ini baki dia lah. Cuma nak seimbangkan dia, letak dua di sini. Sebab ada dua H. So persamaan ion ini kita dapati yang terlibat dalam tindak balas natrium tiosulfat dengan asid sulfurik adalah ion tiosulfat dan ion hidrogen sahaja. Di situ kita nampak. Sebab persamaan ion memang untuk tahu apa zarah-zarah yang terlibat. So yang terlibat hanya ion tiosulfat dan ion hidrogen. Okay, ya. Okay, seterusnya kita balik kepada handout kita. Okay, so persamaan ion tadi kita dapat ion tiosulfat dan ion hidrogen sahaja yang terlibat. So nanti pelanggaran dia untuk 7.4 nanti kita hanya apply ion tiosulfat, ion hidrogen sahaja. Kita tak boleh sebut natrium tiosulfat sebab natrium tiosulfat dia adalah lalutan dia. Yang terlibat dalam pelanggaran, natrium itu tak terlibat. Boleh faham? Okey, pemerhatian dia. Kita dapati lalutan dalam kelalangkung menjadi kuning atau keruh. Okey, dia akan jadi sebab kuning lepas atau jadi keruh. Keruh maksud dia tak jernih, tak nampaklah benda itu. Okey, itu dia yang menjadikan pangkal X itu tidak kelihatan. Kenapa jadi kuning? Sebab mendakan sulfur terbentuk. Sulfur itu berwarna kuning. Sulfur berwarna kuning. Okey, dan sulfur ini yang jadikan tutup penglihatan pangkal X itu. Maka di situ adalah pemerhatian yang boleh diperhatikan dan diukur. Adalah itulah untuk kelalangkung menjadi kuning. So kesimpulan dia, semakin tinggi kepekatan lalutan natrium tiosulfat, semakin tinggi kadar tindak balas. Daripada graf sangat jelas. Bila you buat graf, kepekatan melawan kadar tindak balas. Sangat jelas. Okay, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, mengapa semakin tinggi kepekatan, kadar tindak balas boleh tinggi? Maka kita kena ada satu penerangan yang umum di mana kita akan pakai semula nanti dalam 7.4. Semakin tinggi kepekatan lalutan natrium tiosulfat, semakin tinggi bilangan ion tiosulfat per unit isi padu yang terdedah kepada pelanggaran. Okey, mengapa bilangan ion tiosulfat per unit isi padu? Boleh dua. Sama ada bilangan ion tiosulfat per isi padu atau bilangan ion hidrogen per isi padu. Dua ni sahaja. Sekarang kita pilih bilangan ion tiosulfat per unit isi padu. Kenapa? Kenapa kita pilih ini? Sebab eksperimen ini kepekatan ada dekat lalutan natrium tiosulfat. You tengok, dia ubah kepekatan natrium tiosulfat, dia tak ubah kepekatan asid. Okey, maka kita tengah ubah kepekatan untuk ion tiosulfat. Itu sebab dia penerangan dia semakin tinggi bilangan ion tiosulfat per unit isi padu dia. Maksud untuk isi padu tertentu, bilangan ion dia sudah jadi banyak. Okey, so ini boleh apply kepada tekanan semasa dalam gas lah. Boleh lah. Okey, sebab you tekan dia untuk jadi unit isi padu tertentu dan di situ sudah tambah bilangan zarah dia. Okey, tapi saya tengok silibus hanya melibatkan 4 sahaja. Okey, so ini yang penerangan dia. Okey, faktor kedua. Hari ini kita buat 2 faktor. Faktor kedua adalah suhu pula. Okey, so sekarang suhu, kalau suhu sama saja, kita boleh guna balik eksperimen ini. Cuma kita macam mana kita buat? Tengok suhu pertama 28. Maksudnya you ambil, okey, kita ambil lalutan kalium tiosulfat. Sekarang kita pakai kalium tiosulfat pula dengan asid nitrik. Tak nak sama macam tadilah. Okey, so bila you panaskan sehingga 28, baru you tambahkan asid nitrik. Okey, itu set pertama. Set kedua, you panas sehingga 35, baru you tambah asid nitrik. Set ketiga, you panas sehingga 40, maka kena buat 5 kali lah. Kena panaskan 5 kali.
Okey, baru you tambahkan acid nitric. So acid nitric sini sudah jadi constant, iaitu isi padu dan kepekatan yang sama. You jangan ubah dia. Kita hanya ubah suhu dia sahaja. Maka lalutan kalium tiosulfat isi padu pun sama. Kita ubah suhu dia. So kita dapat masa dia, tengok semakin pendek. Semakin pendek. Maksud dia sini sudah nampak satu hubungan dia, iaitu semakin tinggi suhu bahan tindak balas, iaitu lalutan kalium tiosulfat, semakin tinggi kadar tindak balas. Kadar tindak balas semakin tinggi. Okey, sebab masa semakin pendek. Semakin pendek maksud cepat lah. Cepat tu maksud kadar dia tinggi. Masa singkat, tindak balas cepat, kadar tinggi. Tengok terms yang saya pakai. Kadar mesti tinggi rendah. Okey, so kita ubah ke satu per masa. Bila ubah ke satu per masa, kita ambil 3 tempat perpuluhan di sini sebab nak dapat graf yang paling tepat. Okey, kalau you buat 2, dia punya graf lari. Buat 4, tak boleh plot. Tak boleh plot. 4. So 3 itu paling tepat di sinilah. So kadar tindak balas kita dah dapat. Sama juga, nak lihat hubungan dengan jelas melalui graf, kita kena lukis, plotkan graf suhu lalutan kalium tiosulfat yang ada melawan satu per masa. Okey, melawan satu per masa. Okey, lihat balik graf kita. Okey, ini tadi ya. Okey, markah pertama sama macam tadi. Okey, skala, lepas tu skala yang tetap, ada label, ada unit, ada label, ada unit. Okey, tengok bila saya buat graf, kebiasaannya saya mula dari hujung-hujung, betul? You pun buat kebiasaan macam ni lah. Sekali lagi saya bagi tahu supaya kita cukup. Kalau you buat hujung ke hujung, tengok sampai hujung, saya buat garisan dia, paksi Y, paksi X. Masih tak cukup. Itu maksudnya soalan sudah ada error. Sudah ada error. Okey, dia mesti kena cukup untuk graf itu. Kalau you buat di tengah, takut nanti tak cukup pula. Contohnya you nak sampai 50, tiba-tiba tak cukup. So macam mana? Nak buat petak sendiri kan? Tak boleh. Okey, so ini markah pertama. Okey, markah kedua. Tengok saya dapat setiap plot ini tempat betul. So saya tak ada plot di paksi pun tiada. Maka tak ada kata nak mula dengan kosong-kosong. Macam mana nak mula? Ada orang paksa diri dia. Mula kosong-kosong. Buat lagi satu curve. Salah lah. Mana ada kosong-kosong tak ada nilai pun. Tak ada plot. Tak ada plot tak payahlah mula sana. Okey, cuma sini kita tak nak bagi dia tergantung macam ni. Okey, kita buat satu straight line. So dia kebetulan potong di sini. Tak apalah. So ini masih straight line yang terbaik. Tengok 1, 2, 3 dah kena. Titik pertama, ketiga, kelima saya ambil. Lepas tu kedua dan keempat dia tersisih sedikit. Tak apa. Tapi jangan buat-buat dia tersisih. Dia tak semesti tersisih sikit. Okey, dia kadang-kadang tepat 5-5 tu. Saya pilih yang ada tersisih sedikit sebab nak bagi tahu awak, even ada 2 tak kena, you tetap boleh buat straight line. You jangan pergi sambung titik demi titik. Contoh titik ini sambung. Tak boleh. Itu hilang markah ketiga. Faham tak? Okey, so saya sengaja pilih data macam ini supaya you boleh buat straight line. So kalau 5-5 di atas garisan, tahniah, itu lagi bagus. Itu dah tak timbulkan sebarang masalah untuk kita. Okey, so ini markah ketiga. Okey, nanti boleh lukis. Saya rasa ini kalau lukis pun lambat nak tunggu. Okey, seterusnya. Okey, kita dah dapat graf. Daripada graf kita nampak jelas tadi, semakin tinggi suhu lalutan kalium tiosulfat, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu kita dapat straight line. Itu sebab dia. Okey, Okey, kemudian sama saja persamaan kimia K2S2O3 tambah 2HNO3 dapat KNO3 tambah SSO2H2O. Persamaan ion seperti tadi, pecahkan dia K plus S2O3 itu negatif, you akan dapat persamaan kimia, persamaan ion yang sama. Persamaan ion yang sama. Sebab persamaan ion nampak zarah dia. You ubah apa lalutan tiosulfat sekalipun, you guna apa asid sekalipun, dia punya zarah-zarah yang terlibat dalam pelanggaran tetap sama, iaitu S2O3 itu negatif ion tiosulfat dan ion hidrogen. Okey, pemerhatian dia eksperimen yang sama, maka dapatlah pemerhatian yang sama. Lalutan dalam kelalang pun menjadi kuning atau keruh. Mengapa?
sebab ada mendakan sulfur terbentuk. Inference dia tentang apa? Inference dia tentang teori dia. Teori. You terangkan benda yang nampak, itu inference. Tapi student bila jawab, dia tak nak separatekan. Itu sebab saya buat modul ini pemerhatian inference. So, pemerhatian dulu bagi tahu. Lepas tu baru terangkan untuk skor penuh benda itu. Okey, so sentiasa macam itu dalam esei awak. Bagilah pemerhatian dulu, baru cerita inference dia. Saya nampak menjadi crow, menjadi kuning sebab mendakan sulfur terbentuk. Okey, kesimpulan dia, semakin tinggi suhu lalutan kalium tiosulfat untuk kes ini, semakin tinggi kadar tindak balas. Ditunjukkan dengan jelas dalam graf awak. So, mengapa macam ini? Sebab semakin tinggi suhu lalutan kalium tiosulfat, semakin tinggi tenaga kinetik. So, untuk suhu, dia punya point adalah tenaga kinetik yang terdedah kepada pelanggaran. Okay, so you tinggikan suhu untuk tiosulfat, bila dia tambah, keseluruhan suhu dia juga meningkat, betul? So, tenaga kinetik dia pun meningkat. Tenaga kinetik meningkat, maksud dia akan langgar dengan lebih cepat. Dia akan langgar dengan lebih cepat banding dengan suhu yang rendah. So, bila langgar dengan lebih cepat, kemungkinan mencapai pelanggaran berkesan itu juga meningkat. Itu sebab penerangan ini kita akan guna semula untuk lengkapkan penerangan kadar tindak balas melalui teori pelanggaran, collision theory 7.4. Okey, dan situ paling banyak markah adalah collision theory untuk topik inilah. Okey, kalau 20 markah esei, dia mesti merangkumi semua. Dan teori pelanggaran akan menyumbang separuh, 10 markah. Okey, ini kebiasaan akan berlaku lah. Okey, ini untuk hari ini, slot untuk hari ini. Kita akan sambung lagi lah pada masa akan datang. Okey, terima kasih.